Sebenarnya perjanjian ini ialah menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sentiasa mengambil langkah berhati-hati dengan musuh Islam dan berjaga-jaga dengan mereka. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ketika baginda SAW sampai di Madinah, disimpulkan bahawa Nabi SAW telah membuat 3 usaha yang utama di Madinah. Yang pertama ialah bina masjid. Yang kedua ialah mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiga ialah membuat perjanjian dengan Yahudi Madinah. Dan para ulama hadis, para ulama sirah, ya, bila mereka mengkaji dengan apa yang Nabi SAW telah lakukan usaha yang pertama di Madinah, maka mereka mengatakan bahawa sebenarnya inilah asas yang begitu utama kepada tertegaknya Islam, iaitu berdirinya Islam di atas 3 asas tersebut. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah masjid, iaitu umat Islam perlu sentiasa mempunyai hubungan dengan masjid. Umat Islam perlu datang dan memakmurkan masjid. Dan masjid ialah tempat umat Islam beribadah dan bersatu dan melakukan aktiviti di masjid. Kerana itu bila baginda SAW sampai sahaja di Madinah, baginda SAW tidak membina atau mengasaskan apa-apa pekerjaan bangunan yang lain, melainkan baginda SAW telah membina masjid. Baginda SAW sampai di Quba, baginda bina masjid. Baginda SAW sampai di Madinah, baginda SAW bina masjid. Sedangkan ketika itu rumah Rasulullah SAW sendiri pun belum dibina. Rumah Nabi pun waktu itu tak ada lagi, tapi baginda SAW telah bina masjid dahulu, hendak memberi satu mesej kepada umat sehingga akhir zaman bahawa kalau kamu hendak Islam kuat, maka kamu kena kuatkan masjid. Kamu kena usaha untuk datang ke masjid dan membina perhubungan diri kamu dengan masjid. Ini yang pertama. Yang kedua iaitu baginda SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, iaitu baginda hendak menyampaikan kepada kita semua bahawa umat Islam dan Islam akan jadi kuat apabila mereka hidup bersatu padu, bersaudara, mereka hidup bantu-membantu, dan mereka menganggap saudara Islamnya seperti saudaranya sendiri, seperti adik-beradiknya sendiri. Maka barulah umat Islam akan menjadi kuat. Yang ketiga ialah baginda SAW membuat perjanjian dengan Yahudi Madinah. Sebenarnya perjanjian ini ialah menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sentiasa mengambil langkah berhati-hati dengan musuh Islam dan berjaga-jaga dengan mereka. Namun baginda SAW tetap mengamalkan sikap toleransi kepada mereka, iaitu baginda tidak mengganggu mereka, tetapi mereka juga jangan mengganggu orang Islam. Jadi perjanjian tersebut ialah menunjukkan bahawa orang Islam kena sentiasa berwaspada dan berhati-hati dengan musuh Islam. Namun orang Islam tidak bertindak menzalimi sesiapa, walaupun orang bukan Islam. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, daripada sirah Rasulullah SAW sebenarnya kalau kita hayati, kita akan dapati khususnya ketika Nabi SAW sampai di Madinah, baginda telah tunjukkan kepada kita bagaimanakah Islam tertegak, dan asas kepada Islam tertegak ialah dengan kuatnya masjid, kuatnya perhubungan persaudaraan di antara orang Islam, dan juga orang Islam sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada dengan musuh Islam atau dengan orang bukan Islam. Seterusnya akan disampaikan pada episod yang akan datang, insya-Allah, berkenaan dengan peristiwa-peristiwa atau apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Al-Madinatul Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, berkat dan pengampunan dan juga inayah dengan berkat kita menghayati dan membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ia menjadi sebab taqarrub kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.